Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini saya menonton satu video seorang jemaah solat di satu masjid, mungkin masjid tentera apa saya tak tahu, yang dia ni pi tampak jemaah yang lain atas sebab salam tak tengok muka. Saya tak faham dengan kebelakuan kasar dan kurang berpendidikan yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Semakin hari semakin banyak contoh-contoh kemelampauan yang terjadi. Saya bimbang jika ia tidak dibendung, orang akan menormalisasikan keganasan dalam masyarakat Muslim kita di Malaysia ini. Saya juga ada pengalaman yang hampir sama seperti dalam video yang kita tonton itu. Bahkan beberapa kali perkara yang sama itu berulang. Ditegur, salam lepas solat itu kena tengok muka. Tak beradab kalau tak tengok muka. Saya pula ni jenis orang yang sangat sukar untuk tengok muka orang. Rasa segan dan rasa malu. Tengok lama-lama tu rasa macam tak selesa. Saya kata selepas salat, tak ada kewajipan lagi untuk seseorang sama ada salam ataupun sebagainya. Maka kalau nak salam pun mungkin kita kata kalau kita boleh senyum kepada orang berkenaan, mungkin boleh menampakkan wajah yang gembira kepada orang berkenaan, silakan. Tetapi ada orang yang tidak ada kemampuan untuk melakukan hal berkenaan. Saya juga bertanya, apakah dalil wajib salam tengok muka? Kalau tak tengok, adakah dianggap tak beradab dan tak sunnah? Adakah boleh menyebabkan orang itu keluar agama dan sebagainya? Adakah ini perkara furu' ataupun ini adalah perkara usul? Adakah ini perkara cabang ataupun ini adalah perkara yang menjadi tunggak agama? Setahu saya tiada kewajipan berkenaan. Apatah lagi seseorang yang pergi ke masjid, mestilah ada akhlak yang lebih baik. Macam mana hampir kat masjid, pergi solat masjid, baru solat berjemaah, tiba-tiba kawan sebelah salah sikit, hampir penampak tu. Ajaran wahyu mana yang awak ambil? Kesannya amat buruk. Orang agama akan dianggap sebagai ekstrim, jumud dan bengis. Salah sikit saja pukul terus. Nampak tak puas hati saja tumbuk terus. Suka sangat ambil tindakan sendiri-sendiri. Sedangkan pada zaman Nabi SAW ada seorang Badawi, dia kencing dalam masjid. Nabi SAW biarkan dia dan ajar akhlak yang terbaik kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Hadis itu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna a'rabiyan bala fil masjid fasara ilaihi an-nasu liyaqa'u bihi faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa ahriqu ala baulihi dhanuban min ma'in aw sajlan min ma'in fa innama bu'ithtum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirin. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia meriwayatkan, dia kata ada satu hari ada seorang lelaki daripada suku Badawi, dia kencing di dalam masjid. Para sahabat pun spontan, jadi tak ketahuan halau untuk nak menghentikan orang berkenaan. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda kepada mereka, biarkanlah ia dan siramkanlah di atas air kencingnya itu satu timba air ataupun satu apa dia panggil siramkanlah di atas air kencingnya itu satu timba air. Jiruh dekat situ satu timba air. Kerana sesungguhnya kalian diutuskan untuk memberikan kemudahan dan kamu tidak diutuskan untuk memberikan kesulitan kepada manusia. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau ikut kita, ada orang yang kencing dalam masjid, memang bukan setakat penampak dah, penerajang semua benda, mungkin muka dia berdarah akan kena belasah dengan kita. Lalu kita memberi alasan yang pelik-pelik, dia kata ini adalah isu agama, awak menghina agama. Tetapi Nabi SAW tidak melihat seperti itu. Dia melihat bagaimana seseorang itu Muslim,
daripada kalangan orang Badawi datang ke masjid untuk beribadah, tetapi dia tidak mengetahui tentang apakah adab-adab yang perlu dijaga ketika berada di dalam masjid. Lalu tugas kita adalah untuk memberikan ajaran kepadanya, memandaikan dia, memberikan pendidikan kepadanya. Kerana agama kita sentiasa berkempen kepada memandaikan umat dengan ilmu. Agama dibela dengan menggunakan ajaran agama juga, bukan dibela dengan ajaran syaitani. Jangan kita buat satu benda yang kita kata, oh ini adalah untuk memberikan kebaikan. Kita menghalalkan perkara yang haram kerana tujuan kita nak melakukan kebaikan. Kita nak ajak orang untuk bersalam-salaman dengan etika-etika yang telah kita diajar tentangnya. Kita diajar tentang salam dengan bersenyum ataupun salam dengan tengok muka, dengan melemparkan dengan senyuman. Kita nak ajar orang buat perkara yang sama. Bukan apabila orang buat benda yang berbeza depan kita, kita terus pergi penampak dia, kita terus pergi belasah dia. Satu lagi, selain agama kita ni ajar tentang hukum hakam, ia juga menekankan tentang isu akhlak. Ia mengajar isi kulit, ia juga mengajar isu isi. Tak perlu belajar tasawuf martabat 7 untuk nak faham hak seorang Muslim dengan Muslim yang lain. Tak perlu jadi ahli tarikat mana-mana untuk memahami sikap dan akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah SAW. Tidak perlu ada guru yang berpangkat wali untuk memahami semua ini. Cukup anda berpegang dan berpada dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka selesai urusan anda di dalam memahami isu yang berkaitan tentang akhlak, berkaitan tentang isi. Lempang orang atau perbuatan melampau seumpama itu diajar oleh nafsu sarakah, bukan diajar di dalam ajaran Tuhan. Kita diajar untuk melaksanakan keadilan kepada semua orang, kepada Muslim, kepada non-Muslim. Tetapi bagaimana mahu adil jika sesama Muslim sendiri kita telah mendahulukan pelempang berbanding peringatan dan juga nasihat. Allah Ta'ala sebut, Ya ayuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bilqis wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah. Jadilah saksi dengan adil dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Surah Maidah ayat 8. Kita kena belajar untuk berfikir sebelum bertindak, sehingga kita bertindak dengan cara yang bijaksana. Tidaklah sikit-sikit kita nak betulkan orang dengan cara penempang, apatah lagi orang itu tidak ada kaitan dengan awak. Tidak boleh awak nak melempang orang sesuka hati. Saya ada satu buku yang cukup bagus untuk anda dapatkan dan anda baca di dalam isu berkaitan tentang hal-hal seperti ini. Anda tengok ada satu buku yang bertajuk Jika Sudah Tidak Malu Buatlah Apa yang Anda Suka. Yang ni karangan daripada syarahan hadis-hadis 40, sebahagiannya daripada hadis-hadis 40 yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan juga Dr. Muhyiddin Mistu. Anda dapatkan dekat Shopee dan Lazada, link saya letak dekat bawah. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.